Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Ashraf yang berusaha, Ustaz Rosli selaku pengetua, guru-guru, ustaz-ustaz, anak-anak Smart IQ dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu. Lama juga saya tak datang ke Smart IQ. Jadi bila nak datang tu ada je halangan. Kan, sampai poster saya kena pangkah-pangkah lah. Biasa sewajar je yang pangkah poster saya kan. Tiba-tiba AJK Smart IQ pun pangkah. Sebab kita tahu tarikh berubah. Sebab itu semalam, tapi dijangka semalam ada program. Rupanya tak ada program. Tapi nak buka balik. Nanti 2 kali pangkah pula kan. Kata Rugi besar. Jadi sekali 15 sekolah. Jadi kita dapat bertemu pada malam ini. Alhamdulillah. Dan saya menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila dapat salat bersama dengan anak-anak Smart IQ dan belajar Smart IQ menjadi imam. Kan, untuk salat kita pada hari ini, dengar bacaan yang Smart IQ, saya rasa boleh orang kata apa, boleh tersenyum lah melihat sekolah ini menjadi berkembang dengan baik, yang mana pada mulanya sewaktu permulaan sekolah ini, Haji Nazri pun ada sini, tahulah bagaimana kita berani mengambil cabaran dengan tak ada pengalamannya, tapi Alhamdulillah hari ini kita dah boleh senyum tengok anak-anak membaca Quran dengan baik, boleh menjadi imam. Dan insya-Allah kita doakan mudah-mudahan mungkin 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, lebih ramai lagi pendakwah-pendakwah yang cintakan sunnah akan lahir di bumi kita ini insya-Allah. Mungkin ada yang tanya, bila nak jadi Uni Siraj? Dalam akhbar dah masuk Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin. Sikit lagi insya-Allah, tak lama lagi. Doakanlah. Yang mana saya berpindah daripada Tanjung Malim ke Perlis. Satu jarak yang jauh. Jarak tu jauh. Setelah dilakukan istikharah berkali-kali, setelah dipujuk berkali-kali, saya rasa saya pergilah untuk 3 tahun. Kerana apa kena pergi? Kerana KUIP ni adalah tempat di mana pencinta sunnah dilahirkan. Jadi insya-Allah kita harapkan anak-anak Smart IQ, mungkin ada yang nak ke tempat lain, tapi jadikanlah College Universiti Islam Perlis ni sebagai destinasi untuk belajar. Kalau tak ada pilihan lain lah. Kalau boleh nak pilih sebagai pilihan pertama lagi bagus. Kerana di sana kita diajar untuk menjunjung perintah Allah dan Rasul.
Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Bakar Siddiq, yang mana dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Atau kama qala. Maksudnya, Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, alimni doa." Ya Rasulullah, tolonglah ajarkan kepada saya satu doa. Ad'u bihi fi salati, yang saya boleh berdoa dengannya di dalam salat saya. Tuan-tuan dan puan-puan, doa ni dia adalah satu bab yang luas. Sebahagian daripada doa yang kita amalkan memang datang dalam Quran dan Sunnah. Tetapi sebahagian yang lain mungkin kita berdoa yang tidak ada lafaznya dalam Quran dan Sunnah, tetapi ia dibenarkan. Kerana bab doa ini luas. Kita doa, "Ya Allah, tolonglah bagi saya boleh balik kampung nak beraya." Ada dalam hadis ke? Tak ada dalam hadis. "Ya Allah, tolonglah bagi saya lulus cemerlang dalam peperiksaan." Ada dalam hadis ke? Tak ada dalam hadis. Tapi dibenarkan. Kerana bab doa ini bab yang luas. Tetapi bagaimana cantiknya susunan doa itu tidak boleh menandingi doa yang maksur. Doa yang datang dalam Quran dan doa yang datang dalam hadis, itulah doa yang terbaik. Bukan salah doa dengan doa lafaz sendiri ni, tak salah, boleh. Tapi doa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan doa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis merupakan doa yang terbaik. Doa yang kalau kita baca, kita dapat pahala kerana berdoa itu ibadah, dan juga kita dapat pahala disebabkan oleh kerana kita mengamalkan sunnah. Abu Bakar Siddiq merupakan satu orang sahabat yang besar darjatnya di sisi kita. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, "Lau kuntu muttakhidhan nasi khalila, lattakhadhtu Abu Bakrin khalila." Kalaulah aku ni boleh ambil orang sebagai sahabat yang aku berikan kasih sayang 100% pada dia, aku akan ambil Abu Bakar. Jadi sebab itu kita ni di sisi ahli sunnah, tapi Nabi kata tak boleh, sebab aku telah menjadi Khalilullah. Aku telah menjadi Khalilullah, jadi aku tak ambil Abu Bakar sebagai Khalil. Tapi kalau boleh aku ambil dah. Jadi Abu Bakar ni tempat dia, darjat dia tinggi. Sebab itulah di sisi ahli sunnah wal jamaah, Abu Bakar ni dikira sebagai seafdal sahabah. Dan oleh kerana itulah Abu Bakar ni dipilih menjadi Khalifatul Rasulullah, Khalifah Rasulullah. Dan sebab itu juga Abu Bakar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih dia untuk menggantikan Nabi di dalam salat berjemaah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Sebesar mana pun darjat Abu Bakar, tapi bila masuk bab agama, dia mencari panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebesar mana pun ilmu Abu Bakar, lama mana pun Abu Bakar bersahabat dengan Nabi, rapat macam mana pun, dalam bab agama yang terbaik dia tahu kena kembali
kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itulah ajaran yang terbaik. Junjung perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar yang ni hadis daripada Nabi, ala ra'si wal ain. Orang Arab kata kan, ala ra'si wal ain, kami hormat, kami patuh. Yang ni punya ajaran tak sama macam tok guru saya punya ajaran. Sebab yang ni Nabi punya. Melangkaui pemikiran manusia, ni Nabi punya. Hari ni, kalau kita nak suruh orang amal yang Nabi punya, kadang-kadang kena troll. Kadang-kadang dituduh jahil. Saya ada seorang sahabat kita, dia tak belajar agama, dia belajar sains. Dia kata, saya amalkan sunnah bila nak makan baca bismillah. Senang, mudah. Kena balon dia. Salah ke apa yang disebut tu? Tak salah. Memang Nabi SAW sebelum makan baca apa? Bismillah. Macam-macam kitab orang keluarkan. Nak tunjuk, oh tak cukup dengan bismillah, mesti dengan Allahumma barik lana. Tak apalah nak doa yang tu, sebab hadis tu sebenarnya hadis yang tak sahih daripada Nabi SAW. Kalau dia tak amal pun, sebenarnya boleh je amal. Sebab saya sebut tadi, doa kan tak perlu tunggu hadis. Boleh je doa, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau orang tu tak nak, dia kata saya nak buat yang macam Nabi buat, kita boleh marah dia ke? Dia nak buat macam mana yang Nabi buat. Tapi kalau dia kata saya nak amal jugalah doa ni, walaupun hadisnya mungkar, tapi saya nak buat sebab dia doa, silakan. Tapi kalau orang kata saya nak amal yang sahih, bismillah aja, kita nak marah kat dia buat apa? Yang Nabi zikir sempurna ni, yang kita pergi zikir hu hu ha hu a hu ha ni, boleh pula. Pertahan lagi tu. Saya tak tahu, bila saya datang Penang ni, dia jadi lain macam pula semangat dia. Tapi kita nak bagi tahu, kadang-kadang manusia ni, dalam bab menjunjung amalan Nabi ni, kadang-kadang tak konsisten. Kan? Dulu saya pernah lah tak setuju bila kita zikir Allah, 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 Allah. Saya kata sempurnakan ayat tu. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah. Itulah zikir Nabi. Dia berkata, tak. Kita jahil, dia kata. Suruh zikir Allah, 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 Allah. Dalilnya tidak jelas. Tapi bila selawat Nabi dalam hadis tak buh Sayyidina, dia pergi buh Sayyidina. Apa yang Nabi tunjuk sempurna, dia pendekkan. Apa yang Nabi dah buat elok, dia tambah lagi. Kadang-kadang selawat, macam-macam jenis selawat lah. Selawat tafrijiyah lah, selawat nari, macam-macam jenis selawat kan. Punya panjang selawat tu pujian pada Nabi. Tapi tang Allah, dia kata Allah, Allah. Tak cukup Allah. Pendek lagi. Hu. Kita pun dengar, lain macam ni. Ada buku ditulis nak mempertahankan amalan ni. Subhanallah. Kadang-kadang kita heran. Macam mana boleh berlaku fenomena ni. Tapi Abu Bakar tunjuk kat kita. Bukan makna tak boleh doa dengan lafaz lain, jangan salah faham. Tapi junjung doa Nabi ni. Bila Nabi ajar kita satu doa, kita dapat, kita amal. Abu Bakar kata apa? Tolong ajarkan kepada saya satu doa. Boleh je doa sendiri, tapi dia nak doa daripada Nabi ni. Dan kadang-kadang sahabat ni, punya besarnya dia orang punya keagungan pada Nabi ni, hebat dia orang pandang Nabi ni. Ada satu kisah dalam Sahih Bukhari. Daripada Abu Dhar. Dah bunyi dah jam. Dia kata waktu tidur dah sampai. Tak apa, malam ni kita tidur lewat sikit. Daripada Abu Dhar, dia kata, kharajtu laylatan minal layali fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu wa laysa ma'ahu insan. Dia kata, satu malam aku keluar daripada rumah, tiba-tiba aku ternampak Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan seorang dia, yamshi wahdahu.
fadhanantu annahu yakrahu ayyamshiya ma'ahu insan. Dan aku sangka Nabi tak suka Nabi tak suka orang bersaing dengan dia. Maksudnya berjalan saing dengan dia. Aku rasa Nabi nak jalan seorang-seorang waktu ni. Malam. Ya. Satu malam ni Abu Dhar keluar, dia ternampak Nabi. Nabi jalan seorang-seorang. Jadi Abu Dhar kata, aku rasa macam dia tak suka orang jalan dengan dia hari ni. Waktu ni, dia nak jalan seorang-seorang. Famashaitu fi dhillil qamar. Aku berjalan di bawah cahaya bulan. Tapi dia ikut Nabi. Walaupun dia tahu Nabi tak suka, tapi dia duk follow Nabi kat belakang. Sebab apa dia follow Nabi kat belakang? Sebahagian ulama hadis kata, inilah para sahabat. Walaupun dia tahu waktu tu Nabi tak suka orang jalan dengan dia, tapi dia tetap nak jalan belakang Nabi. Dia tak nak bagi Nabi sedar, supaya dia boleh belajar sesuatu daripada Nabi SAW waktu dia tengok Nabi buat apa. Kerana Nabi ni sumber hadis. Min qawlin wa fi'lin wa taqrir, kan? Ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw taqrir. Apa yang disandarkan kepada Nabi daripada perkataannya, daripada perbuatannya, daripada perakuannya, semua itu hadis. Jadi dia nak belajar daripada Nabi. Tiba-tiba Nabi tersedar ada orang kat belakang dia. Faltafata fara'ani faqala man. Nabi pun berpaling. Nabi tengok aku. Nabi kata, siapa tu? Dia pun kata, Abu Dhar, ja'alani Allahu fida'ak. Abu Dhar, ya Rasulullah, moga Allah jadikan aku sebagai pengganti tebusanmu. Itu cerita sikit lah. Cuma Abu Bakar ni tanya kat Nabi. Kita balik pada hadis kita. Dia kata, ya Rasulullah, tolong ajar saya satu doa yang saya boleh baca dalam solat. Doa baca dalam solat. Dalam solat ni tempat doa. Di mana tempat doa dalam solat? Sewaktu dalam sujud dan sebelum memberi salam. Jadi Nabi SAW pun ajar dia. Nabi ajar dia, Nabi kata, Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wahai Abu Bakar, kau doalah dengan doa ni. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar ni kan manusia yang paling baik di kalangan umat ni, selain daripada Nabi. Abu Bakar ni kira orang nombor satu lah kan. Tapi tiba-tiba Nabi ajar dia satu doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wahai Tuhan, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar ni banyak kezalimkan diri dia. Ini timbul persoalan. Sebahagian ulama kata ya, kerana zalim itu maknanya meletakkan sesuatu bukan di tempat. Dari sudut takrifan ni, bukan kata Abu Bakar, kita semua. Sebab dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, dengan keselesaan yang Allah Ta'ala bagi, semua yang Allah Ta'ala bagi kat kita dalam dunia ni, kalau kita nak balas, kita tak mampu pun. Dengan salat yang kita buat, tak akan mampu untuk menandingi nikmat tidur 8 jam yang kita buat. Kita tidur 8 jam. Pernah mengeluh tak? Kadang-kadang tak cukup. Hujung minggu, tambah lagi 2 jam. Tapi kalau solat 8 rakaat, tersengguk-sengguk dah kan? Baru 8, belum 20 lagi. Maka manusia ni zaluman jahula. Innahu kana zaluman jahula. Allah Ta'ala bagi amanah kat kita. Inna aradna al-amanah ala samawati wal ardi wal jibal. Allah Ta'ala bentangkan amanah. Apa itu amanah? Ulama tafsir sebahagiannya mengatakan at-takalifu syar'iyyah. Amanah itu adalah bebanan-bebanan hukum yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Semua benda yang Allah Ta'ala suruh buat,
semua benda yang Allah Ta'ala larang buat. Kita sanggup. Samawati wal ardi wal jibal. Langit, bumi, bukit-bukit. Tak sanggup. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia berani, dan manusia itu sangat zalim pada dirinya dan sangat jahil. Zalamtu nafsi, wahai Tuhan, aku zalimi diri aku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Bila kita tengok zalim dalam pengertian agama lah di sisi para ulama, sebahagian kata letak sesuatu bukan di tempatnya. Ini betul lah, memang kita zalim. Walaupun kita tak buat maksiat, tapi ada kezaliman yang kita buat pada diri sendiri, iaitu kita tak laksanakan apa yang sepatutnya kita buat. Maksudnya kita tak buat sepenuhnya. Sebab tu Nabi katakan, setiap tulang kita ni ada tanggungjawab ni untuk beribadat. Tuhan bagi kita macam-macam jenis tulang ni, jenis sendi ni, ada tanggungjawab untuk kita bayar balik pada Allah. Tapi Nabi kata cukuplah dengan duha dan buat benda-benda yang wajib itulah sebagai ganti. Tapi zalim ni ada orang zalim, betul, tapi bukan semua zalim pada diri. Dia zalim kat orang. Dia penanya orang, tu zalim kat orang. Tu kalau zalim kat orang, kenapa tak masuk dalam doa ni? Orang yang menzalimi orang lain, hakikatnya dia bukan zalim kat orang lain, dia menzalimi diri dia. Kerana bila sampai ke negeri akhirat, Allah Azza wa Jal akan hukum balik orang yang menzalimi orang lain. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kamu melihat orang-orang yang jahat itu nanti akan tunduk kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Masa tu baru dia tahu dia nak kembali balik ke dunia. Okey. Kemudian dia kata zulman katsira, kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Wahai Tuhan, tidak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa melainkan hanyalah Engkau. Kita insafi diri. Kita banyak buat zalim. Buat zalim pada diri sendiri. Buat zalim pada orang yang hakikatnya akan kembali pada diri. Wahai Tuhan, tak ada siapa yang boleh hapuskan dosa ni melainkan hanyalah Engkau. Kalau kita berdosa dengan Tuhan, Allah Ta'ala akan ampunkan. Kalau kita buat dosa dengan orang, kita kena pergi minta maaf ke orang tu. Dan Allah jua yang menggerakkan jiwa dia untuk memaafkan kita. Kalau Allah Ta'ala tak gerakkan jiwa dia untuk maafkan kita, tak lepas kita. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada sesiapa yang boleh mengampunkan dosa melainkan hanyalah Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Wahai Tuhan, berikanlah aku pengampunan di sisimu. Kerana pengampunan Allah Ta'ala ini memang Allah yang beri. Tak ada siapa boleh bagi kalau Allah Ta'ala tak bagi. Tadi baru saya kongsi satu poster. Rupanya dia kata poster tu 2021. Saya baru nampak tahun ni. Poster, dalam poster tu tulis, ingin bertaubat, satu penama RM RM10. Ada nampak poster tu? Saya tak tahu macam mana cara dia berniaga, tapi poster tu sangat-sangat misleading. Seolah-olah macam nak taubat kena bayar RM10 seorang. Mungkin dia maksud lain, tapi poster tu memang tak kena lah. Seolah-olah macam kata siapa nak taubat kena bayar RM10. Tak perlu pun. Kerana tak taubat antara kita dengan Allah. Kita tak boleh kata, Ustaz, mai jap, saya nak taubat Ustaz. Ustaz pun kata, kamu ni siapa? Saya sekian-sekian anak sekian. Oh, okey. Nampak gayanya RM50 untuk taubat kali ni. Bayar kat saya. Macam tu kaya lah Ustaz. Ramai orang nak jadi Ustaz tu. Jazakumullah khair. Kan? Ramai orang nak jadi Ustaz.
Sebab apa kalau macam tu? Kaya. Dia jadi macam apa? Jual surat pengampunan zaman gereja dulu. Kerana keampunan itu tidak akan boleh dicapai melainkan hanyalah daripada Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang menjadikan kita ni dapat pengampunan. Warhamni. Kita minta pengampunan daripada Allah, di samping kita minta Allah Ta'ala sayang kat kita. Kenapa? Kenapa perlu sayang? Kenapa Allah Ta'ala, kita perlukan sayang Allah Ta'ala? Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dulu saya pernah cerita, bila kita beramal, Allah Ta'ala akan gandakan pahala sekurang-kurangnya 10. Itu paling minima. Dan dengan pahala yang kita buat, Allah Ta'ala cuci dosa kita. Dosa-dosa kecil. Itu dah rahmat dah. Bila kita salat kita, sebelum pergi salat kita ambil wudu. Bila kita ambil wudu, setiap dosa-dosa kecil kita akan gugur. Dalam Sahih Muslim, disebutkan hadis, bila kita ambil wudu, air akan mengalirkan dosa-dosa kecil daripada anggota-anggota wudu. Lepas tu kita melangkah pergi masjid. Setiap langkah itu meninggikan darjat dan menghapuskan dosa. Bila kita salat juga mengampunkan dosa di samping memberikan pahala. Dan dalam doa ni, kita minta keampunan daripada Allah Azza wa Jal. Dan kita minta Allah Ta'ala sayang kat kita. Untuk apa? Pertama, bila Allah Ta'ala ampun dosa kita, kita mohon pada Allah, Ya Allah, tolong bimbing jiwa saya supaya sentiasa berada di atas jalan ni. Ketika orang lain berada di luar, ada yang merempit, ada yang tak peduli pun pasal agama, tapi kita duduk sini, boleh datang solat, boleh dengar tazkirah, rahmat daripada Allah. Orang lain kadang-kadang tak berkenan pun nak dengar ceramah ni. Kadang-kadang tak fikir pun pasal agama ni. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala gerakkan jiwa kita untuk duduk dalam majlis tazkirah, dengar. Sebab itu Allah Ta'ala sebut apa? Imam tadi baca dalam rakaat pertama witir. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Fadzakkir in nafa'ati dzikra. Wahai Muhammad, berikan peringatan jika peringatan itu memberikan manfaat. Ayat ni macam pelik sikit lah. Kalau kita literal meaning dia, berikan peringatan jika peringatan itu memberi manfaat. Kalau tak beri manfaat, tak payah nak ingat ke orang ke? No. Kena beri peringatan. Sebab tu Nabi SAW berikan peringatan. Abu Talib, Nabi berikan peringatan dekat dia. Sehingga akhir hayat dia. Walaupun akhirnya dia tak beriman. Tapi Nabi tetap memberikan peringatan. Dah tu kenapa Allah Ta'ala kata, Fadzakir in nafa'ati zikra. Ulama tafsir berbeza pendapat. Ada yang kata, berikan peringatan jika peringatan itu memberikan manfaat ataupun tidak. Maksud ataupun tidak tu Allah Ta'ala tak sebut. Kerana benda tu tak penting pun. Yang penting, jika memberikan manfaat, kau beri. Ada yang kata, ini isyarat daripada Allah Azza wa Jal kepada Nabi-Nya. Isyarat Allah kepada Nabi-Nya. Muhammad, macam mana pun kamu berdakwah pada manusia, sehebat mana pun, sekuat mana pun, setekun mana pun kamu dakwah pada manusia, akan ada manusia yang tak mau mengambil manfaat daripada tazkirah, daripada peringatan yang kamu berikan. Tapi Alhamdulillah, waktu orang lain tak mau ambil manfaat daripada peringatan, Allah Ta'ala gerakkan jiwa kita untuk dengar. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut kepada Allah, orang yang takut kepada akhirat, orang yang takut kepada azab, akan mengambil manfaat, akan beringat. Wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang paling cilaka akan menjauhi peringatan. Paling cilaka. Dia kalau dalam bahasa Arab, ashqa ni maksudnya paling cilaka. Kalau cilaka? Syaqi. Kan? Allah Ta'ala kata, wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang paling cilaka akan menjauhinya. Mana syaqi? Bila ada ashqa, mesti ada syaqi kan? Ada yang kata dah, ashqa ni
Macam tu lah. Paling celaka lah tu. Tak ada yang lebih celaka daripada tu lagi. Ada yang kata, tak, ada syaqi. Sebab dalam dakwah ni manusia ada 3 kategori. Satu kategori yang terima dakwah kita, dakwah Nabi. Dan dia ni yang tadilah, saya dzakaru may yakhsha. Ada satu golongan orang yang Allah Ta'ala sebut ni, yatajannabuhal ashqa. Sekejap saya minum dulu. Apa hal tak tahu. Tekak hari ni. Bismillah. Wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang menjauhi dakwah. Tapi ada satu lagi golongan syaqi. Disebut oleh sebahagian ulama tafsir. Dia kata golongan syaqi ni golongan mana? Dia tak menjauhi. Dia duduk tapi dia tak mau ikut. Dia duduk tapi dia tak mau dengar. Dia duduk sama tapi tak mau follow. Siapa dia? Dalam sirah Abu Talib. Dia musuh nak Nabi tak? Dia tak musuh dengan Nabi. Dia menjauhi Nabi tak? Dia tak menjauhi Nabi. Dia pelihara dakwah Nabi. Tapi dia follow tak? Dia tak follow. Mungkin ini yang dimaksudkan. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita orang yang suka dengar peringatan. Kita minta Allah Ta'ala bimbing kita. Setelah Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, sayang kita, berikan bimbingan pada kita. Dan kita mohon rahmat Allah supaya tutup aib kita. Dosa kita banyak. Kita zalimkan diri kita banyak. Kita minta Allah Ta'ala rahmati. Tutup, wahai Tuhan, dosa-dosaku yang banyak ni. Kerana kalau tersingkap dosa kita yang banyak ni, tuan-tuan, begitu aib, kita pun tak mampu nak keluar daripada rumah. Kita tengoklah dengan adanya media sosial ni, macam-macam aib orang duk keluar. Macam-macam aib orang duk keluar. Kita doa pada Allah, ya Allah, lindungilah saya. Saya ada dosa. Saya minta ampun. Sekali-kali janganlah singkap dosa ini sehingga orang lain tahu. Tutup. Sebab itu kita minta maghfirah. Perkataan maghfirah dengan perkataan afu, ulama ada bahas. Tadi Imam pun duk baca dalam witir. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ni doa yang kita kena banyak baca 10 malam terakhir ni. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah. Allahumma innaka afu, wahai Tuhan, sesungguhnya engkau pengampun. Tuhibbul afwa fa'fu anni, engkau sukakan pengampunan, ampunkan aku. Ada yang kata afu, cabut terus, tak tinggal kesan. Manakala maghfirah, tanam, padam, tutup, jangan singkapkan. Kedua-duanya kita perlukan. Kita perlukan afu, kita perlukan maghfirah daripada Allah Azza wa Jalla. Innaka antal ghafurur rahim. Kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha ghafur, yang maha pengampun, ar-rahim, dan maha penyayang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, moga-moga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua dan mengampunkan dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita peluang untuk bertemu malam Al-Qadar sehingga kita berjaya menghabiskan Ramadan ini dengan membawa sifat taqwa di dalam jiwa kita, insya-Allah. Saya berhenti di sini dulu. Terima kasih banyak pada pihak sekolah, Ustaz Rosli, Ustaz Ashraf dan Ustaz-Ustaz yang lain. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang datang ramai pada malam ni. Saya pun terkejut juga. Ingat saya nak datang nak jumpa budak sekolah ya, tapi tengok-tengok yang dah habis sekolah pun alhamdulillah datang juga, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khair. Moga-moga Allah Taala rahmati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik pada Ustaz Ashraf. Ada program lagi ya? Oh, ada soalan. Ada soalan. Berapa soalan? Ada 5 soalan. Ada buku ni. Ada orang infak buku, jadi diminta saya bagi soalan. Jadi soalan apa saya nak bagi? 5 soalan. Okey, soalan pertama. Dalam hadis tadi, siapakah sahabat yang bertanya? Abu Bakar. Boleh ke depan? Apa lagi? Soalan yang kedua.
Saya menyebutkan tadi di antara ada beza di antara maghfirah dan juga afu. Apa perbezaannya? Bagus ni. Tadi saya ada sebut tentang definisi hadis. Siapa boleh ulang? Ahsant. Dia bagi yang Arab tu. Dia dengar betul tu. Orang tua-tua, kita bagi orang tua-tua pula. Okey. Saya pun tak tahu nak bagi soalan apa ni. Yang ni saya bagi soalan luar pada kuliah. Kalau siapa boleh jawab, bagus ya. Lailatul Qadar. Kenapa ia dipanggil Lailatul Qadar? Apa maksud qadar? Siapa ni angkat tangan lu? Angkat tangan lu. Mulia boleh. Ada lagi? Ada satu lagi? Salah satu maksud Lailatul Qadar tu maksud mulia, betul? Nanti bagi gaji tu, satu. Lagi satu maknanya? Berkat? No. Cuba lagi. Mubarakah? Tak tepat. Boleh cuba lagi? Cuba lagi. Satu maksud mulia, lagi satu maksud apa? Itu fadilat dia. Maksud qadar tu. Qadar ni ada 3 makna. Satu mulia, ada 2 lagi. Ketentuan, takdir. Pada malam itu diturunkan takdir untuk setahun. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nanti bagi kat abang tu. Ahsant. Bagus. Okey? Terima kasih banyak pada semua. Kita berhenti dulu di sini. Serah balik pada Ustaz Ashraf. Ada soalan juga Ingatkan tak ada soalan tadi. Okey. Berkenaan dengan isu tu, memang video tu viral lah. Dan sebenarnya Ustaz Wadi Anwar ni dia banyak berceramah tentang bahaya Wahabi ni. Cara dia ceramah tu memang Wahabi ni bahaya sungguh lah. Kalau dengar ceramah dia tu memang, Wahabi ni bahaya betul. Jadi kita kena kenal siapa itu Wahabi. Kan, sebab dia kata bahaya, macam kita bagi tahu kat anak kita lah, pisau ni bahaya, jangan main. Dia tajam. Anak kita tanya, pisau tu apa? Kita tunjuk, ni pisau. Ni pisau ni. Tapi, menariknya, bila Perlis menafikan, Perlis macam tegur sikit, dia kata dia tak sebut Perlis. Dan dia tak kaitkan pun dengan Perlis dalam ceramah tu. Jadi kita pun heran. Kalau bukan Perlis, siapa? Negeri mana? Sebab dia sebut satu negeri. Negeri mana? Tolonglah bagi tahu. Sebab kalau kita nak ajar anak kita pisau tu bahaya, api tu bahaya, kena bagi tahu yang ni api, yang ni pisau. Kita bagi tahu pisau bahaya, api bahaya. Anak kita tanya, api tu apa, pisau tu apa? Jangan tanya. Tapi ia bahaya. Takkan nak cakap macam tu. Sebab tu kita tanya, yang mana satu ni? Orang duk faham Perlis. Bila Perlis kata tegur sikit, dia kata bukan. Jadi mana satu?
Sebab dalam ceramah yang lain saya dengar ada sebut 13 mufti menolak Wahabi. Satu mufti je tak tolak. Ini menarik. Bila dia tak kata pelih, maksudnya adakah negeri 9? Jadi sebab tu bila kita berceramah, kita nak bagi tahu orang bahaya, kena bagi tahu betul-betul. Kena berani. Jangan bila orang dah buat assumption, bila dah orang buat andaian berdasarkan ceramah kita, lepas tu kita cabut lari. Pertahan lah. Mana satu yang bahaya tu? Sebab tu saya kata, kena bagi tahu. Kalau tak nanti, dia maksud lain, orang faham lain. Masalah ni. Tu saya tegur lah. Saya kata, kena bagi tahu. Mana satu negeri yang kata mempertahankan Wahabi tu? Kalau tak nanti, terpaksa kita kena sebut. Selamat datang ke ceramah Ustaz Wadi, maksud lain, orang faham lain. Sebab dia orang faham lain, orang faham boleh. Dia kata, dia tak maksud, dia tak sebut boleh. Jadi, bulan-bulan Ramadan ni, sepatutnya kita kena cakap jujur. Bukan kata bulan Ramadan je lah. Sepatutnya bulan Ramadan ni, lebih-lebih utama lah kena cakap jujur. Cakaplah jujur, mana negeri tu? Negeri mana tu? Tolong bagi tahu. Tapi tengoknya One Center dah panggil dia dialog, dan Ustaz Karni pun terima. Ustaz Karni ni sahabat kita mubalik di Jabatan Mufti. Sahabat kita juga, sahabat Ustaz Ashraf, sahabat saya juga. Dia terimalah nak dialog dengan Ustaz Wadi ni. Kita pun nak tanya betul-betul depan-depan. Ustaz cerita pasal Wahabi, siapa Wahabi tu? Negeri mana yang sokong Wahabi tu? Tolong nyatakan betul-betul. Mudah aja. Kita bukan nak bergaduh. Sebab ada orang kata, apa ni Ustaz 10 malam terakhir pun nak bergaduh. Dah masuk dah 10 akhir Ramadan. Bukan nak bergaduh. Hang duk kata bahaya. Kita nak faham bahaya tu kat mana? Siapa yang bahaya tu? Tolong pertahan betul-betul. Tolong bersikap berani sikit. Kan? Janganlah bila orang dah buat assumption, orang dah buat andaian, oh ini boleh. Lepas tu dia kata bukan boleh. Maksudnya dia macam nak cuci tangan sikit lah. So kena bagi tahu. Jangan cuci tangan dulu. Makan belum habis, nasi ada lagi. Bagi habis dulu. Kan kami di Perlis, sekarang ni bolehlah cerita pasal Perlis kan. Kami di Perlis macam tu lah. Kita dialog elok-elok. Sampai orang nak rujukan pun kita bagi. Kan? Ustaz Salman ni insya-Allah nak dialog dengan ARG. Syarat ARG bagi, lepas dialog ni jadi, kena buat dialog Wahabi pula. Salman kata okey. Lepas tu dia kata kena bagi rujukan yang nak digunakan dalam dialog. Salman kata okey. Tapi sekarang ni tengah tunggu mereka lah. Mereka nak bagi alasan apa lagi. Bukan nak bagi alasan, nak bagi syarat apa lagi. Sebab setakat ni syarat semua kita okey. Cuma dia bagi tarikh yang tak sesuai. Salman ada pertandingan, jadi juri pertandingan debat antarabangsa. So kita bagi beberapa tarikh yang lain lah, cadangan tarikh yang lain untuk mereka pilih. So tuan-tuan, itu yang berlaku di Perlis. Kan? Siapa-siapa yang nak berdialog, nak kritik Perlis pun okey dalam negeri Perlis. Tak ada masalah. No problem. Kita open. Perlis pentas terbuka. One Center ada pentas Kanga, Kuips ada fikrah Kuips. Kita akan suburkan budaya dialog. Kalau bersedia lah. Kalau tak bersedia tak apa. Kadang-kadang ada orang jemput kita dialog, kita pun tak bersedia. Bukan makna kita takut. Kan? Tapi bila ARG ni, dia yang tawarkan diri dia. Kita bukan jemput dia pun. Kita jemput Dr. Aiman Al-Akiti. Tapi dia masuk. Dia kata dia berminat. Lepas tu dia bagi syarat macam-macam. Setakat ni syarat-syarat dia kita follow, kecuali syarat-syarat yang mengarut lah. Iaitu syarat dia kata mesti pertahankan tesis PhD. Bukan kita yang tulis, pasal apa kita nak pertahan? Jadi Salman pun jadi pening. Kan? Tapi kebanyakan syarat dia kita follow, kita nak tengok. Nak bincang betul-betul berkenaan dengan Naqsyabandi ni. Sebab apa? Sebab pelik. Dulu kata tak dibenarkan untuk amal. Sekarang kata dibenarkan untuk amal selagi tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah ataupun tak bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah kan. Kita pun nak kena tahu juga yang mana satu yang bertentangan, yang mana satu yang tak bertentangan tu. Sebab alasan dia berkata, kita dah buat kajian yang mendalam. Okey, kajian yang mendalam, kita tak nafi, mungkin ada kajian. Tapi keputusan kajian, boleh amal selagi tak bertentangan. Itu bukan kajian. Yang tu, budak-budak Smart IQ boleh buat. Boleh amal selagi tak bertentangan dengan Quran Sunnah. Itu tak payah kaji.
Senang itu. Kena bagi tahu yang mana satu yang bertentangan supaya yang ni tak boleh amal. Kita dah baca dah buku dia. Sikit-sikit dah baca lah. Sikit-sikit dah baca, banyak kita jumpa. Setakat sikit-sikit yang kita baca tu pun banyak kita jumpa yang problem. Sebab tu kita tunggu. Kita nak minta dia penjelasan. Tolong jelaskan makna perkataan ni. Tolong jelaskan makna ayat ni. InsyaAllah kalau jadilah dialog ni, akan menyelesaikan. Dan kita tak kata confirm kita akan kata sesat Naqsyabandi ni. Mungkin lepas dialog kita pun kata okey dia tak sesat. Mungkin. Sebab tu kita nak dialog. Kita pun tak suka sesatkan orang ni. Sepatutnya kita nak ahli kiblat ni kita tak sesatkan. Semua berada di atas landasan. Tapi kita baca tu banyak benda yang mengelirukan. Orang yang kata tak sesat kena defend lah. Sebab bukan kita je kata sesat. Ramai lagi ulama'-ulama' lain yang mengatakan aliran Nazim Haqqani ni bermasalah. Banyak. Yang kita baca banyak. Jadi negeri-negeri pun sebenarnya ada sebahagian negeri dah warta kan pun. Dah warta dah. Kata sesat. Pening antara yang tak tarik fatwa sesat tu. Still sesat. Itu yang saya dapat maklumat daripada kawan-kawan kita yang bertanya dengan Mufti Pening, Datuk Wan. Dia kata kekal. Kok mana yang kata semua mufti setuju tu? Itu kita pun heran juga lah. Jadi itu kata kita perlukan penjelasan. Ada orang cuba nak kaitkan kita tak hormat dengan institusi diraja lah apalah. Kita junjung majlis Raja-Raja Melayu. Kan? Kita hormat Raja-Raja Melayu sebab mereka adalah pemimpin ketua agama. Tapi kita nak penjelasan daripada orang bawah-bawah ni. Orang bawah-bawah ni buatlah kerja. Janganlah berlindung di atas nama istana untuk halang penjelasan itu diberikan. Bagi penjelasan, raja-raja pun suka. Dia pun tak halang pun nak bagi penjelasan ni. Herannya tak bagi penjelasan. Itu yang kita minta, kita tuntut. Bagi penjelasan, bagi penjelasan. Terutamanya pada mereka yang menggaji. Sebab tu kita panggil Dr. Iman tu sebab dikatakan dialah yang bentang paper masa dekat JAKIM dulu. Itu sebab kita panggil. Tapi sebab Kuib panggil, dia kata tak sesuai sebab dia penjawat awam. Saya pun heran. Saya pun penjawat awam juga. Sebenarnya dialog ni tak ada melanggar apa-apa etika pun, menjawab awam okey je. Tapi dia kata tak sesuai, tak apalah. Katanya Mufti Perlis nak panggil. Depan fatwa Perlis, insya-Allah tak lama lagi akan dipanggil lah tu. Akan dijemput untuk membentangkan kajian dia. Dan kami akan bertanya lah. Kalau dia datang, insya-Allah kita akan tanya soalan. Soalan-soalan yang sama lebih kurang untuk dijawab. Mudah-mudahan ada jawapan yang tuntas, ada jawapan yang memuaskan hati kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jawapan saya memberikan kepuasan hati kepada yang bertanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.